Didik TV KPM. Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua iaitu 5.1.2 membina suatu bulatan. Okey, kali ini saya nak minta murid-murid cuba lihat dan juga cuba dengar dengan teliti macam mana kita nak proses untuk bina suatu bulatan. Baik. Sebab nanti di akhir segmen ini saya akan bagi beberapa soalan untuk kena pasti aras kefahaman murid-murid pada hari ini. Okey, Yes. dengar Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama, contoh 1. Okey, bina bulatan apabila diberi jejari 10 cm dan berpusat di O. Okey, jadi ikut daripada arahan tu, okey, kita harus yang pertama kita tandakan satu titik. Okey, letakkan mana-mana cikgu, satu titik sebelum ya. kita teruskan dengan aktiviti pertama, mungkin cikgu boleh kongsikan sikit peralatan apa yang kita perlukan, Oh, cikgu, lupa pula untuk saya, membina Chris. satu bulatan. Okey, saya nak minta murid-murid bersedia. Kita Okey. ada jangka lukis. Ish, besarnya jangka Okey, lukis, jangka cikgu. lukis ni untuk cikgu. Untuk cikgu saja. Okey, ya, ini ada Untuk jangka murid lukis. macam ni. Ya, apa beza di antara jangka lukis murid dengan guru? Kalau murid punya dia ada satu tajam. Betul tak? Untuk cikgu, Kalau cikgu dia kita ada tak suction. gunakan yang tajam lah Oh, sebab okey, kita nak lekatkan pada papan Papan putih. putih, faham. Okey, kita Okey, seterusnya. ada Uish, apa ni, besarnya. Chris? Yang ni bukan kipas. Bukan kipas tangan, ni protractor. Ya, betul, kita ada protektor. Pastikan apa pentingnya protektor ni sebab kita nak ukur sudut. Jadi pastikan skala tu boleh dibaca. Kalau sekiranya murid mempunyai orang kata apa protektor yang dah macam dah kabur-kabur tu, sila beli yang baru. Okey, boleh nampaklah. Okey, Kita ada seterusnya. pembaris, perlukan pembaris yang panjang. Oh. Okey, dekat Chris tu pembaris yang panjang. Yang ni tak boleh kalah ni. Okey, okey, depan. Panjang. Okey, yang itu pembaris panjang ah. Okey, jadi ketiga peralatan ni kita perlukan untuk kita bina satu bulatan. Okey, dah faham, cikgu. Boleh saya teruskan? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, kita yang pertama tadi, okey, kita nak bina bulatan yang berjejari 10 cm di mana tandakan satu titik O. Okey, jadi kita ada kertas kosong. Okey. Chris pun boleh buat dengan saya. Okey, Boleh. tandakan dekat mana-mana kita tandakan dan labelkan sebagai O. O. Kebiasaan ni kita akan labelkan pusat bulatan tu sebagai O. Okey ya. Kemudian ukur jangka lukis berjarak 10 cm pada pembaris. Okey, jadi ambil pembaris. Okey, Baik. pastikan buka jangka lukis tu sepanjang 10 cm. 10 cm. Okey, betul, sepanjang 10 cm. Okey. Okey, kemudian letakkan hujung tajam jangka lukis. Okey, macam saya tak pakai yang tajam. Okey, letakkan hujung tajam jangka lukis pada titik yang murid-murid dah buat. Okey. Dan lukis sebuah bulatan berjejari 10 cm. Okey, jadi Oh. kita Okey. kita pusingkan bulatan Pusingkan. kita. Betul. Wah. Okey, nampak? Alamak. Kemudian, okey, Okey. kita tandakan. Okey, daripada bulatan, pusat bulatan ni kita pergi kepada Kena guna pembaris. kena guna cikgu. pembaris. Okey, tandakan Okey. lurus daripada pusat bulatan sehingga ke lilitan. Okey. Okey, maka ini kita panggil sebagai Jejari. jejari. Jadi ingatlah, tadi kan saya dah bagi tahu bermula daripada pusat bulatan menyentuh lilitan. Itu kita panggil sebagai jejari Jejari. bulatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada lukisan yang seterusnya, contoh 2. Okey, Baik. bina diameter yang melalui titik Q dalam bulatan yang berpusat di titik O. Okey, jadi saya dah ada satu bulatan dekat sini. Okey, saya Okey. gunakan bulatan yang sama. Okey, Chris pun boleh gunakan bulatan yang sama. Oh, kena padam Alamak, okey. Padamkan jejari kat Tak situ. apa, I buat bulatan baru sebab Okey. I guna pen tadi. Okey. Okey. Sambungkan titik O dan Q dengan garis lurus menggunakan pembaris. Kalau seperti yang dilihat di skrin masing-masing. Okey. Dalam satu bulatan tu ada 2 titik. Okey, so saya letakkan sini satu lagi titik iaitu titik Q. Okey, titik Q. Okey, titik Q. Okey, dengan menggunakan pembaris, lanjutkan garis tersebut sehingga menyentuh lilitan. Okey, ingat kena guna pembaris. Okey, jadi kita sambungkan titik O dan titik Q sehingga menyentuh lilitan. Okey, dan kemudian kita panjangkan garisan tersebut sehingga menyentuh lilitan. Oh. Okey. Maka yang ini kita panggil sebagai diameter.
Diameter. Betul. Diameter mesti melalui pusat bulatan. Okey. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, okey. Bina satu perentas dengan panjang 5 cm dari titik P pada bulatan. Saya masih gunakan bulatan yang sama. Baik. Okey. Sekarang ni kita nak bina perentas. Okey, perentas tidak akan melalui pusat. Tidak melalui pusat bulatan. Ya, murid-murid sekalian, tidak melalui. Itu beza di antara diameter. Okey, faham? So kita ada pusat bulatan. Okey, buka jangka lukis pada pembaris dan ukur selebar 5 cm. Okey, jadi saya tandakan dulu sini lengkuk. Dia sebagai, kita panggil sebagai P. Alright. Okey, kita buka pembaris ukur selebar 5 cm. 5 cm. Betul. Sebab soalan tanya ukur selebar 5 cm, betul tak cikgu? Betul. Kita nak bina perentas yang panjangnya 5 cm. Faham? Okey, kemudian letakkan hujung tajam jangka lukis pada titik P. Titik P, okey. Okey. Kemudian lukis lengkuk yang memotong lilitan dan labelkan titik A. Okey, so kita lukiskan lengkuk pada lilitan tersebut. Kecil je kita punya perentas. Okey, kemudian sambungkan titik P ke titik A yang telah ditanda pada lilitan tersebut. Okay, so sambungkan je lah. Yang ni A lah, titik baru ni A. Okey. Betul. So ini adalah titik A. Macam boleh nampak kan? Okay. Maka garisan PA ialah perentas yang panjangnya adalah 5 cm. Okey, jadi macam kita dah bagi tahu tadi kan, Chris, kita dah bincang tadi, perentas mana-mana garis lurus yang mesti menyentuh lilitan, tidak menyentuh diameter. Okey, macam Chris lukis tu tadi, boleh nampak tak beza di antara diameter, jejari dan juga perentas? Nampak cikgu? Okey, nampak kan? Dah faham dah. Okey, dah faham. Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, bina sektor bulatan bersudut 60 darjah pada pusat bulatan yang berjejari 4 cm. Okey, yang ini kita perlu gunakan protektor, jangka lukis dan juga pembaris. Jangka lukis dan juga pembaris. Okey, baik. Okey, pertama mesti kena lukis bulatan berjejari 4 cm. Okey, macam mana teknik tadi? Mesti kena buka jangka lukis anda dan buka sepanjang 4 cm. 4 cm, baik. 4 cm. Saya nak buat besar sikit lah, Chris, boleh? Boleh, cikgu. Okey, saya buat besar sikit. Saya buat 8, saya buat 12 sebab saya punya ni besar. Betul, cikgu. Senang. Murid nak nampak pun senang. Nak nampak senang. Alright. Nampak ni. Okey, jadi dah buat dah bulatan 4 cm. Okay. Saya bulatan saya 12. 12, okey. Lain sikit lah. Okey, murid di rumah pun nak ikut sekali pun boleh ya. Murid-murid dekat rumah boleh cuba. Okey, boleh praktis sebab kejap lagi nanti kita akan buat soalan kan, Chris? Okey. Okey, boleh cuba bersama-sama dengan saya dan juga Chris. Okey, ini adalah pusat bulatan. Ingat, setiap kali kita lukis bulatan, pastikan kita labelkan pusat tersebut. Okey. Kemudian kita lukis satu jejari. Lukis satu jejari dekat sini. Okey. Kemudian dengan menggunakan protektor, tandakan satu titik pada 60 darjah dari jejari OA. Okey, tadi ini adalah A lah. A, okey. Ni kita panggil jejari OA. Okey, guna protektor. Macam mana nak guna protektor ni, Chris? Cara nak guna protektornya. Okey, pastikan sudut 90 darjah mesti berada pada pusat bulatan. Okey. 90 darjah tu mesti berada pada pusat bulatan. Okey, faham. Ya. Okey, dah. Okey, kita letakkan sebaris dengan jejari. Baik. Okey, kemudian kita baca skala dia atas ke bawah. Kita akan baca skalanya daripada atas. Atas Ya, sebab kalau perhatikan
pada protektor kita ada 2 skala. Di atas adalah sifar, bermula dengan sifar. Ya. Dekat bawah bermula dengan 180 darjah. Okey, tapi disebabkan kita sekarang nak baca sehingga 60. Okey, jadi sudut kita mesti macam ni lah. Okey, mesti berada di atas landasan jejari. Okey. Okey, pusat mesti berada pada 90 darjah dan sekarang kita ukur. Okey, kita baca sehingga 60 darjah. Okey, tandakan 60 darjah dekat situ. Okey, baik. Okey. 60 darjah. Kemudian dengan gunakan pembaris, kita sambungkan tadi 60 darjah. Oh. Okey, dan kita label kan? Okey, jangan lupa OB. labelkan. Dia kata OB. Okey. Ini adalah B. Okey, jadi maka AOB ialah sektor bulatan. Satu lagi Chris, jangan lupa kita tandakan berapa sudut dia. Tadi kita ukur berapa tadi? 60 darjah. Kita ukur 60 darjah. So ini adalah sektor bulatan yang kita kenali sebagai sektor minor. Sektor Okey, minor. cantiklah lukisan Chris. Cantik tak cikgu? Cantik, pandai. Okey, pandai dah. Okey. Dapat makan cemerlang ni. Okey. Sekarang murid-murid dekat rumah boleh faham? Faham Boleh Okey. faham semua? Semua faham. Semua faham kan? Okey. So untuk teruskan, saya nak lihat sejauh mana kefahaman murid-murid kita pada hari ini di atas penerangan yang telah saya yang telah saya terangkan tadi daripada contoh 1 sehingga contoh 4. Kita Okey. teruskan kepada jom cuba. Okey, Ada jom 2 cuba. soalan dekat situ. Baik. Okey, saya bacakan dulu soalannya Chris. Okey, boleh, cikgu. dengan menggunakan protektor, okey, dan juga jangka lukis. Okey, bina sektor BOC dengan O ialah pusat bulatan. Okey, Baik. panjang jejari dan sudut AOB adalah seperti ketetapan yang berikut. Okey, jadi soalan ini walaupun nampak macam ada satu soalan tapi kita ada 2 soalan mengandungi 2 soalan A dan B. Okey, jadi murid-murid perlu melukis 2 buah bulatan yang berbeza jejari dan juga berbeza sudutnya. Okey, cikgu nak lagi satu kertas boleh tak? Boleh Okey. Chris. Sebab ada 2 bulatan kan? Betul. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi saya bagi masa kepada murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat penonton sekalian pun boleh cuba. Okey, dan cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa strategi bila murid-murid nampak soalan sebegini, apa yang penting terlebih dahulu cikgu? Okey, perkara pertama adalah kita lukis jejarinya dulu. Okey, kita Jejari lukis pusat bulatan. Pusat dulu. Ya, okey. lukis pusat bulatan dekat mana kita nak lukis bulatan tersebut. Okey, kita Okey. tandakan sebagai titik O. O. Okey. Kemudian kita ukur jangka lukis. Okey, perkara pertama tadi kita letak satu titik. Okey, kemudian kita ukur jangka lukis sepanjang 5 cm. 5 cm. Ya, kita ukur dulu. Okey. Baik semua. Ingat ya, kita perlukan 3 peralatan hari ini. Yang pertama, jangka lukis. Yang kedua, pembaris. Yang akhir sekali, protractor. Protect. Okey. So, selepas dah cari Okey. panjang jejari. Kita dah lukis panjang jari. Ah. Okey, sekarang kita lukis panjang jejari tersebut. Okey. Lukis jejari. Lukis jejari Betul. Okey. Okey, kalau murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, kalau dah habis, boleh tunjuk jawapan di kamera anda, okey? Alright. Saya tahu murid-murid hari ini memang hebat sangat cikgu. Laju. Okey, abang Chris pun akan cuba jawab Okey, dah lukis jari. Okey, baru dah. kita gunakan protektor untuk kita untuk kita ukur sudut BOC tersebut. Okey. Okey, so ini adalah B. 85. 85. Ya, Okey. 85. Baiklah, mungkin siapa dah habis? Siapa dah siap jawab soalan A dan B? Okey, belum lagi. Okey. Mungkin Yongwei. Mungkin Yongwei nak kongsikan jawapan anda? Okey. Tak nampak. Sekejap. Nampak tak? Tak nampak. Okey, tak nampak sangat. Okey, tak apa. Yongwei dekat sikit. Dekat lagi dengan kamera. Okey, boleh nampak, boleh nampak. Okey, yang ni 85 darjah. So, betul tak cikgu jawapan Yongwei? Okey, tepat sekali Yongwei. Yongwei, sektor apa yang Yongwei dah lukis tadi tu? Kita panggil sektor apa Yongwei? Minor ke major? Minor. Berapa tak dengar? Sektor Yongwei? minor. Sektor minor. Sektor minor. Okey, tepat sekali Yongwei. Kita panggil sebagai sektor minor sebab dia kurang daripada 90 darjah. Okey, yang bulatan yang kedua. Ada yang sesiapa yang dah siap? Boleh angkat tangan.
Okey, siapa? Okey, Nasrullah. Okey, Nasrullah. Silakan. Okey. Okay, cantik. Okey, kita ada nampak tak murid-murid? Okey, kita ada jejari. Okey, mengikut soalan tersebut, jejari panjang 6.5 cm. Okey, sudut BOC-nya adalah 145 darjah. Okey, sekarang sektor minor ke major, Nasrullah? Sektor minor atau major? Sektor minor. Sektor Minor. minor? Sektor minor itu kita lukis adalah sektor minor, tepat sekali. Good job. Tahniah semua. Okey. Okey. Dan mungkin Nadwa dan Syashan mungkin boleh tunjuk jawapan anda juga. Tunjukkan jawapan anda. Okey, untuk A atau B boleh tunjuk. Alright, nampak tu cikgu. Okey, kesemua lukisan saya boleh bagi 5 bintang hari ini, ya Chris? Ya, semua tepat mengikut soalan yang dikehendaki. Okey, jadi apa sebenarnya kesimpulan yang kita dapat daripada aktiviti tersebut? Okey, yang pertama, murid dapat bina sebuah bulatan apabila diberi panjang jejari atau diameter. Okey, sekiranya soalan diberi diameter, maka kita boleh lukiskan sebuah bulatan dengan kita bahagikan nilai diameter tu kepada 2. Maka akan dapat nilai jejari. Yang kedua, murid dapat membina diameter melalui satu titik tertentu dalam suatu bulatan. Saya ingatkan sekali lagi ya Chris dan juga murid-murid di rumah. Pastikan diameter mesti melalui pusat bulatan. Itu dia punya key point utama untuk diameter. Yang ketiga, kita dapat membina perentas melalui satu titik yang tertentu dan diberi panjang perentas. Sekiranya diberi panjang perentas, maka kita boleh lukis perentas tersebut dalam satu bulatan. Maka dalam satu bulatan tu, kita boleh dapat banyak sangat perentas. Ya Chris dan juga murid-murid. Dan yang terakhir, kita dapat bina sektor bulatan apabila diberi sudut sektor dan juga panjang jejari suatu bulatan. Didik TV KPM